Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Adila Muhammad dalam Buletin Mingguan MSN. Kita mulakan Buletin Mingguan dengan rangkuman berita sukan sepanjang minggu ini. Jom saksikan. 5 atlet lelaki dan wanita disenarai pendek untuk menjulang gelaran olahragawan dan olahragawati kebangsaan Anugerah Sukan Negara 2019-2020. Jawatan Kuasa Pemilihan Anugerah Sukan Negara ASN yang dipengerusikan Timbalan Ketua Setiausaha Strategik Kementerian Belia dan Sukan Puan Ramona Muhammad Razali menerima 68 pencalonan untuk 11 kategori daripada Persatuan Sukan Kebangsaan, Majlis Olimpik Malaysia dan Majlis Paralimpik Malaysia. Calon-calon yang disenarai pendek adalah berdasarkan pencapaian cemerlang atlet negara di pentas antarabangsa sepanjang tahun 2019 dan 2020. Mesyuarat kedua pemilihan untuk menentukan pemenang bagi semua kategori akan diadakan pada 13 Disember 2021. Pemain skuash wanita negara Aifa Azman mencipta sejarah tersendiri apabila merangkul kejuaraan terbuka Malaysia 2021. Dalam aksi final, pemain kelahiran Kedah itu menundukkan pilihan pertama dari Mesir yang juga pemain ranking ke-8 dunia, Salma Hani, 12-10, 11-8, 11-4 dalam tempoh 30 minit di Pusat Skuash Nasional Bukit Jalil. Satu kursus Komisar Wanita Kebangsaan Lebuh Raya telah diadakan di Hotel Sri Costa Melaka pada 22 hingga 26 November 2021. Kursus disertai 28 peserta wanita dari kalangan ahli gabungan PKBM ini dikendalikan oleh Komisar UCI, Beatrice A. Lajawa dan dibantu Komisar Kebangsaan Zainal Muhammad. Seramai 21 jurulatih telah mengikuti kursus jurulatih bola jaring tahap 1 Siri 2 2021 yang diadakan pada 26 hingga 30 November lalu. Kursus yang diadakan di Stadium Juara Bukit Kiara itu telah dikendalikan oleh wakil dari Persatuan Bola Jaring Malaysia dan turut disertai bekas atlet negara. Satu perhimpunan bulanan melibatkan pegawai dan anggota Majlis Sukan Negara telah diadakan di Dewan Bankuet Kasar 4 MSN. Perhimpunan kali kedua tahun ini telah dihadiri oleh Timbalan Ketua Pengarah Strategik Encik Suhadi Alias yang turut menyampaikan amanat kepada semua yang hadir. Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Fazal Datuk Azumu telah merasmikan Kompleks Sukan Majlis Sukan Negara Nilai Negeri Sembilan. Kompleks sukan bernilai 50 juta ini akan menjadi pusat latihan atlet negara melibatkan sukan memanah, tinju, muay thai dan silat. Turut hadir memeriahkan majlis perasmian termasuklah legenda sukan negara, Meja Sapuk Biki dari sukan tinju, Muhammad Marbawi Sulaiman dari sukan memanah dan Josiah Eng dari sukan berbasikal. Tahun 2022 bakal disajikan dengan kejohanan-kejohanan besar yang menanti atlet negara. Perancangan rapi bahagian atlet bersama Persatuan Sukan Kebangsaan akan diadakan bagi memastikan atlet negara berada di landasan tepat sebelum menggalas cabaran negara. Tahun 2022 bakal menjadi tahun padat dengan kejohanan-kejohanan penting buat atlet negara. Bermula dengan Sukan SEA Vietnam, diikuti Sukan Commonwealth dan Sukan Asia. 3 temasya besar ini menjadi tumpuan atlet di bawah program podium dan pelapis kebangsaan. Kita ada 3 tamasya besar tahun depan iaitu Sukan SEA yang dijangkakan akan diadakan pada bulan Mei. Kita ada Sukan Commonwealth pada bulan Julai dan Sukan Asia pada bulan September. 3 tamasya ini adalah 3 tamasya tumpuan kita bagi atlet di bawah program podium juga pelapis kebangsaan. Mereka telah pun diingatkan, telah pun diberi program latihan sejak awal 2021 yang lalu untuk persiapan ke arah ketiga tamasya ini. Jadi kita harap mereka telah bersedia untuk menghadapi cabaran 3 tamasya besar pada tahun depan. Satu perjumpaan melibatkan atlet program podium dan pelapis kebangsaan serta jurulatih telah diadakan bersama Timbalan Ketua Pengarah Strategik Encik Suhardi Alias, Pengarah Bahagian Atlet Encik Jeffrey Ngadirin dan Ketua Sekretariat Kerjaya dan Pendidikan Atlet MES Encik Johirman Amir. Makan bola, tidur bola tetapi akademik jangan dilupa. Malah kedua-duanya perlu seiringan. Bagi pelatih-pelatih bola sepak AMD yang berjaya menamatkan pengajian, ia amat membanggakan. Kita ikuti laporan Siti Sapina Husin sempena Majlis Graduasi AMD di Gambang, Pahang.
Majlis Graduasi Akademi Muqtadahari di Gambang, Kuantan, Pahang diadakan bagi tujuan meraihkan 44 pelatih AMD bawah 17 tahun yang bakal menamatkan pengajian dan latihan di Akademi Muqtadahari. Pada majlis ini juga, beberapa penyampaian anugerah seperti pelatih terbaik akademik, pelatih terbaik teknikal, anugerah khatam Al-Quran dan juga anugerah pemain paling berharga sepanjang tahun. Majlis ini telah disempurnakan oleh Encik Muhammad Syafrul Saha Yusof, Pengarah Pembangunan Sukan Majlis Sukan Negara. Saya start bermain bola pada umur 8 tahun. Yang mendorong saya adalah arwah atuk saya. Menurut bapa beliau, Muhammad Alif Izwan seorang yang mempunyai perwatakan yang ceria dan beliau juga seorang yang bersemangat tinggi apabila melakukan sesuatu perkara yang diminatinya. Ahmad Ali Izwan ni dia punya fokus dia kalau kita tengok in football. Kalau dalam padang tu you bagilah apa pun, kalau dia orang minta 10 dia akan bagi 20. Rahsia dan amalan saya adalah kita kena selalu hormat kita punya kedua ibu bapa, hormat coach kita, hormat guru-guru yang mengajar kita. Solat jangan tinggal, selalu berdoa walaupun kita kalah ke menang dalam game tu, tetap kita berdoa dengan Allah. Di samping mengamalkan tahap disiplin yang tinggi, pemain berbakat asal Selangor ini merupakan penyerang untuk pasukan bawah 16 tahun negara. Antara kejohanan yang paling diingati adalah semasa beliau membantu pasukan negara menjuarai kejohanan bola sepak remaja antarabangsa di Haikou, China dan menjadi tonggak harapan pasukan negara dalam kejohanan kelayakan AFC bawah 16 tahun. Menurut Izwan lagi, beliau telah pun mendapat tawaran untuk beraksi sebagai pemain profesional daripada beberapa kelab bola sepak tempatan. Namun, apa yang pasti beliau masih lagi dalam proses perbincangan dan masih lagi menyimpan hasrat untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Saya akan main bola dulu dalam masa setahun, tahun depan umur 18 saya akan main dalam tim tempatan dahulu, and then insyaAllah saya akan sambung belajar kalau result saya okey. Kompleks Sukan Majlis Sukan Negara Nilai Negeri Sembilan bakal menjadi hub sukan terbaru dan satu lagi mercu tanda kebanggaan sukan negara. Kompleks sukan yang bernilai RM50 juta ini akan mula beroperasi sepenuhnya Januari 2022. Kompleks sukan yang mempunyai kemudahan lengkap, terkini dan selesa ini berperanan sebagai nilai tambah dari segi fasiliti sukan yang mampu melahirkan jago-jago terbaik di peringkat kebangsaan maupun di pentas antarabangsa. Berkonsepkan moden, kompleks sukan ini akan menggantikan kompleks sukan MSN Taman Keramat yang diambil alih semula Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Alhamdulillah, hari ini selesai majlis perasmian kompleks sukan nilai MSN, yang mana kompleks ini telah dibina pada tahun 2019 dan siap pada bulan 7 yang lepas 2021. Konsep yang diketengahkan oleh Skyworld untuk kompleks sukan nilai ini mau pada konsep moden. Lepas tu penggunaan elektrisiti yang kat sini yang amat minimum, di mana kita banyak buat open konsep, mana pengudaran daripada luar yang memenuhi ruang-ruang latihan termasuk pencahayaan. Bakal menempatkan atlet dari sukan tinju, memanah, muay thai dan silat. Kompleks sukan ini juga dilengkapi dengan gelanggang futsal yang akan turut dibuka kepada orang ramai. Datuk SUK Negeri Sembilan ada memohon supaya wujudkan satu skop, satu ruang untuk riadah daripada penduduk tempatan. So yang kita wujudkan futsal. Futsal ni kita akan mencadangkan untuk dibuka kepada orang awam ya. Kepada pusat-pusat latihan lain yang ada kat sini, memandangkan kita telah membuat sepenuh masa latihan di sini, kemungkinan hanya digunakan untuk atlet kita sendirilah. Kompleks sukan ini mampu menampung lebih 200 orang atlet dengan 44 buah bilik hostel disediakan bagi kemudahan penginapan atlet. Minggu ni siapa pula lah aku nak Eza! Uncle!
Sebelum berpisah, kita saksikan minggu ini dalam sejarah sukan negara. Semoga kita berjumpa lagi minggu hadapan.